Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini cukup istimewa kerana kita mengangkat tarikh 8 Ogos. 8 Ogos pada 55 tahun dahulu, 1967. 5 orang menteri luar iaitu Tuan Yang Terutama Adam Malik dari Indonesia, Allahyarham Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso Ramos daripada Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura dan juga Tanat Koman dari Thailand duduk semeja dalam Dewan Utama Bangunan Jabatan Hal Ehwal Luar di Bangkok, Thailand dan menandatangani satu dokumen. Yang dokumen itu akhirnya dinamakan Deklarasi ASEAN yang akhirnya terlahirlah ataupun lahirnya pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN. Hari inilah tarikhnya genap 55 tahun penubuhan ASEAN dan tahun ini tema bantuan kemanusiaan serantau diangkat sebagai temanya dan apa kita fahami, apa yang kita pelajari dan bagaimana kita menyingkap semula sejarah penubuhan ASEAN dan sejauh mana negara-negara Asia Tenggara mengorak langkah dalam pelbagai isu dalam tempoh lebih setengah abad ini. Saya bersama dengan beberapa orang tamu saya pada malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami di studio kami di Astro Awani ini. Di sebelah saya bersama dengan Datuk Cheong Lui Lai daripada merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Di tengah sana sering kali muncul bersama kami Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin merupakan Ketua Pegawai Eksekutif GPM Malaysia dan Saudara Fauzi Ismail merupakan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial KS daripada NATMA juga bersama dengan kami. Kita bercerita mengenai ulang tahun ASEAN, Datuk, tapi apabila kita bercerita mengenai ulang tahun itu, mungkin kita dapat berganjak ke belakang sedikit. Kita menyorot semula sejarah 55 tahun yang lepas. ASEAN penubuhannya memiliki gagasan dan juga kolektif idea yang cukup besar. Di mana kita melihat ASEAN pada hari ini dan juga mengambil kira sejarah penubuhannya itu dan signifikannya dalam konteks rantau. Okey, terima kasih Zul. Seperti yang Zul katakan, ASEAN telah wujud 55 tahun, ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Jadi sebagai sedikit latar belakang, ia bermula dengan hasrat sekadar untuk menjadikan negara-negara yang 5 ASEAN pada masa tersebut sebagai negara-negara yang akan memberi fokus kepada perbincangan berkenaan sosioekonomi, tentang pembangunan ekonomi dan juga memastikan bahawa negara-negara yang terlibat pada masa itu mengungsi pendirian dari segi menjadi negara-negara yang neutral sebab pada masa zaman tersebut masih lagi dalam zaman Perang Dingin. Jadi sekadar memastikan juga faktor keamanan, faktor kesejahteraan di dalam rantau ini. Jadi dari segi itu dan bergerak kita daripada matlamat asal ASEAN, hari ini ASEAN telah telah menyaksikan kepada pertambahan ahli-ahli daripada 5 kini telah menjadi 10 ahli negara yang telah menyertai ASEAN dan kemudian fokusnya masih lagi tertumpu kepada pembangunan ekonomi dan pada hari ini boleh dikatakan ASEAN telah mencapai satu tahap kejayaan dari segi memastikan matlamat-matlamat asalnya dikekal, dicapai dan juga dari segi kalau dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi juga kita boleh lihat dari segi kejayaan dari segi menjadi negara-negara yang mempunyai daya saing yang kuat pada hari ini. Jadi dari segi aspek perbincangan dan dari segi mesyuarat yang diadakan di bawah ASEAN, boleh dikatakan it has come a long way dari masa yang dia ditubuhkan sehingga hari ini kerana terdapat banyak
perbincangan dalam pelbagai sektor yang menuju kepada pembangunan. Dan kalau kita melihat generasi muda mungkin terlepas kepada sejarah itu 55 tahun lepas, ataupun pengetahuannya juga mungkin terhad kepada negara-negara rantau ASEAN saja. Tapi kalau dibandingkan dahulu daripada sebuah rantau yang diancam ataupun perlu kekal neutral dan perlu bebas daripada cengkaman blok perang dingin itu, zaman sudah jauh berubah, Datuk. Bagaimana kita melihat manifestasi ASEAN pada hari ini? Kerana mungkin ramai yang melihat bahawa ada pertubuhan ataupun seperti gagasan seperti Kesatuan Eropah, EU contohnya. Itu satu modul yang mesra ataupun popular di kalangan masyarakat hari ini. Tapi kalau dilihat antara EU dengan ASEAN contohnya, ASEAN lah terlebih dahulu ditubuhkan dan gagasan dan juga idea yang jauh lebih besar. Bagaimana Datuk kita melihat dan juga meraihkan perkara itu? Jadi kalau kita lihat dari segi pada awalnya, ASEAN seringkali pada masa tersebut sering disindir sebagai satu organisasi yang dikatakan sebagai talk shop yang tidak mempunyai apa-apa, tidak membawa sebarang kepentingan besar kepada serantau, kepada kejayaan serantau. Jadi tapi hari ini boleh dikatakan terdapat banyak negara-negara yang telah memohon untuk menjadi sebagai strategic partnership. Malah kuasa-kuasa besar pun. Ya, setiap tahun terdapat daripada kuasa-kuasa besar dan setiap tahun salah satu agenda yang akan yang perlu dipertimbangkan adalah permohonan daripada negara-negara daripada dari EU dan boleh dikatakan setiap tahun lebih banyak negara-negara yang akan menyertai. Jadi ini membuktikan atau dapat dijadikan sebagai satu contoh yang ASEAN hari ini diiktirafkan oleh negara-negara daripada negara-negara lain di luar negeri. Ya. Datuk, bagaimana kita memahami juga sambutan Hari ASEAN 8 Ogos, suka atau tidak suka, kita perlu akui bahawa ini mungkin kurang popular dalam kalangan masyarakat secara khususnya di Malaysia. Tetapi bagaimana kita memahami sambutannya Hari ASEAN pada 8 Ogos ini di peringkat kebangsaan dalam kalangan anggota ASEAN pada setiap tahun? Dan apa tema yang diangkat pada tahun ini kalau kita dapat fahami? Tema bagi tahun 2022 adalah bantuan kemanusiaan serantau. Jadi tema ini berkisar kepada fenomena yang telah berlaku sepanjang 2 tahun lepas, bermula daripada krisis pandemik yang dilalui secara global dan kemudiannya diikuti dengan beberapa isu konflik yang berlaku di dunia, termasuk juga situasi di geopolitik di Myanmar. Jadi sememangnya tepat sekali dari segi perlunya untuk memberi perhatian kepada isu kemanusiaan serantau, sebab isu kemanusiaan ini akan mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran dari segi serantau dan juga dari segi negara Malaysia. Atas tema itu jugalah signifikannya kita bersama lagi dua tetamu kita hari ini. Fahmi, mungkin kalau dapat ceritakan juga, apabila kita bercerita mengenai konteks ASEAN dan hal yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, kita memiliki satu keunikan yang cukup hebat sekali. Kita ada kuasa ekonomi yang besar, kuasa ekonomi yang baik, tapi kita juga ada negara-negara yang masih lagi berdepan dengan konflik dan terkebelakang dalam isu ekonomi. Dan ketidaksamarataan ini juga mewujudkan konflik-konflik kemanusiaan. Tidak dapat lari, kita akan bercerita mengenai isu Rohingya contohnya dalam hal berkaitan dengan ASEAN. Begitu juga isu-isu yang berkaitan di Myanmar dan sebagainya. Tapi daripada mukadimahnya dahulu, dalam aspek bantuan kemanusiaan, apa faktor-faktor dan juga insiden ataupun kejadian-kejadian yang kita boleh lihat betapa signifikannya tema ini diangkat dalam konteks Hari ASEAN pada hari ini? Baik, terima kasih Saudara. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari ASEAN pada semualah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar betul. Saya datang daripada Malaysia. Kawan-kawan yang lain pastinya juga
sekiranya terlibat dalam soal aktivisme, kita ada masa dan ketika berpeluang untuk melawat negara-negara di ASEAN terutamanya, barangkali kita ada satu semangat itu sebab kita ada pengalaman keluar. Tapi kadang-kadang kita pun dalam negara ada yang tak sampai lagi, Perlis, Sarawak dan Sabah. Tapi kita nak bincang satu tema yang besar. Jadi ASEAN ni adalah satu orang kata apa, konteks yang saya fikir signifikan bagi kita. Dan kalau secara relatifnya, jika dibandingkan, walaupun kita akui ada beberapa isu yang dibangkitkan tadi, Myanmar, Rohingya, isu-isu kemanusiaan, jika kita bandingkan dengan kedudukan geografi dan juga isu-isu yang berbangkit yang dibicarakan hari ini, Ukraine, Rusia, di Asia Barat, ketegangan yang berlaku di negara-negara yang lain, saya fikir dalam konteks ASEAN kita masih lagi mengekalkan satu tradisi yang sangat baik. Dalam tempoh 55 tahun itu tidak ada isu-isu yang agak besar yang boleh dirujuk sebagai satu kes berat yang dirujuk ke peringkat tertinggi, walaupun mungkin ada untuk beberapa buah negara dari segi ketegangan, mungkin isu-isu perbalahan dari segi kita kata apa, lokaliti, ataupun ini border ini kami punya, ataupun kuil ini milik kami. Tapi ada beberapa peristiwa yang saya fikir menyebabkan keberadaan kita itu dekat dengan teman-teman kita dalam konteks ASEAN. Saya ambil contoh pada tahun 2004, kejadian tsunami besar di Lautan Hindi yang mengakibatkan ratusan ribu yang menjadi mangsa. Kita bicara juga tentang taufan Nargis pada tahun 2008 dan juga taufan Haiyan yang berlaku di Filipina. Dan kejadian yang susulan selepas itu di Indonesia sebagai contoh. Jadi saya bicara ni secara lawak dengan kawan-kawan. Kalau saya pergi Indonesia sebagai contoh, bila dikatakan bahawa di Indonesia ini kami mempunyai LGBT. Jadi kalau kita bicara di Malaysia itu LGBT itu merujuk kepada kumpulan yang kita fahamlah. Tapi di mereka itu mereka kata kami ini mempunyai masalah. L itu adalah likuifaksi, GB itu adalah gempa bumi dan T itu adalah tsunami ataupun taufan dan sebagainya. Bencana-bencana. Bencana-bencana. Jadi itu konteksnya. Jadi itu yang menyebabkan kita berada di lapangan untuk duduk dan untuk kita dekat dan kita pergi melihat kepada keperluan untuk mereka, orang kata apa, bantuan-bantuan kemanusiaan itu. Dan secara relatifnya juga kita tahu bahawa kedudukan kita pun belajar geografi, Saudara Zul pun sama, kita istilah apa, ring of fire ataupun kita kata lingkaran api Pasifik itu yang menyebabkan kedudukannya kepada kita dalam konteks Malaysia ni, kita wajar untuk berterima kasih kepada negara jiran yang menyelamatkan kita. Lindungi kita. Melindungilah kita. Tapi kadang-kadang kejadian di gempa bumi di Gunung Kinabalu, bila saya naik atas puncak Gunung Kinabalu, turun tu baru kita tahu rupanya gempa di Gunung Kinabalu yang berlaku itu menyebabkan runtuhan bongkah batu yang sangat besar. Jadi kalau kita kata sekarang tidak lagi kita mengalami LGBT tadi, barangkali dalam faktor kita bercakap tentang emergency environment issue yang ada hari ini, tidak mustahil itu juga akan berlaku pada kita. Jadi kat sini saya fikir penting dalam soal kita bercakap tentang kesiagaan dan keperluan untuk kita adanya inisiatif untuk membantu dan adanya pasukan dan juga adanya inisiatif dalam kalangan civil society yang bekerjasama dengan rakan-rakan kita antara negara-negara ini memungkinkan untuk kita bantu mereka di sana. Jadi ini antara isu yang penting. Fahmi, apa tadi menyebut ialah sebelum kita bercerita mengenai bencana LGBT dan sebagainya tadi, Fahmi menyebut mengenai betapa semangat ASEAN itu, mungkin ramai di antara kita tidak merasai itu kalau tidak keluar daripada negara ataupun sempadan negara kita sendiri. Tapi Fahmi sering terlibat bersama dengan sukarelawan-sukarelawan daripada seluruh ASEAN. Bagaimana Fahmi mendefinisikan semangat ASEAN itu? Apa mood yang ada, apa perasaan yang ada apabila turun di lapangan dan juga dapat mengenal pasti rakan-rakan daripada berbilang bangsa dan juga berbilang nationality ini dalam konteks ASEAN. Apa yang diertikan dengan semangat ASEAN itu? Pertama, kalau kita tengok pada sejarah Susu Galuh itu, kadang-kadang kita tidak melihat, macam kami di Global Peace Mission, kita punya motto itu misi kemanusiaan merentasi sempadan. Maksudnya kita tidak melihat borders itu sebagai satu limitasi untuk kita pergi dan juga bergerak keluar. Jadi perbatasan itu tidak dilihat pada konteks kita melihat manusia secara universal ataupun melihat kepada keperluan manusia itu sama dari segi sekiranya ada masalah kita kena tolong dan bantu. Keduanya dalam soal bahasa. Itu juga satu perkara yang boleh dikongsi. Hampir ratusan juta yang menggunakan bahasa yang hampir sama dengan kita, bahasa Melayu sebagai contoh. Dan bila mana kita merujuk kepada sentraliti ASEAN itu sendiri,
jika kita bandingkan dengan konteks geografi di negara-negara yang lain yang besar, saya fikir kalau sebagai contoh saya ambil model di Turki. Kalau kita berada di Istanbul, barangkali untuk ke Ankara itu satu benda yang kita kata mudah. Tapi kalau kita melihat pada kedudukan geografi kita itu Kuala Lumpur, Jakarta, Bandar Seri Begawan, di Phnom Penh, di Bangkok itu hampir saiznya itu hampir seperti mana kita orang kata bermusafir daripada bandar Turki di Istanbul ke Ankara. Jadi faktor itu juga menyebabkan kita tidak rasa sebenarnya kita ni berada dalam satu keadaan yang jauh ataupun dalam soal border yang saya sebutkan tadi. Tetapi bila mana kita adanya pengalaman terlibat dalam kerangka ASEAN ini, saya fikir ianya perlu bermula sejak daripada awal. Pertama, kita manfaatkan universiti. Saya sendiri belajar di Universiti Islam Antarabangsa sebagai contoh. Kita telah melahirkan ramai kawan-kawan yang datang daripada negara ASEAN. Sebagaimana kita nak manfaatkan mereka ini yang datang belajar ke tempat kita sebagai duta ataupun sebagai prospek, mereka ini adalah merupakan pemimpin masa depan dalam negara itu sendiri. Jadi dalam konteks kita, bila kita dah ada interaksi, adanya komunikasi, saya fikir tidak macam Datuk pastinya dalam soal diplomasi mewakili negara atas kapasiti dia sebagai penjawat awam sebagai contoh. Tetapi bagi kita sebagai aktivis bergerak secara bersama dengan kawan-kawan di peringkat ASEAN itu bermula pada usia yang kecil, saya tidak nafikan bahawa dalam tempoh 10-20 tahun akan datang kita tidak ada isu yang menyebabkan kita nak ada interaksi, nak start ta'aruf balik, nak mengenal tak, sebab kita dah kenal di peringkat awal. Jadi itu interaksi yang paling mudah yang kita boleh manfaatkan melalui platform itu. Sebab tu saya fikir tadi, tak semestinya kalau kita tidak berinteraksi dan bermusafir dan travel ke negara-negara ASEAN, kita rasa seolah sense of ownership dan belonging itu tidak ada dalam konteks ASEAN. Sedangkan kita boleh manfaatkan sebenarnya ruang lingkungan kita itu sendiri dalam soal kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita. Okey, saya nak kembali kepada Datuk dahulu. Apabila Fahmi berkatakan begitu, bagaimana kita melihat perubahan masa dan juga perubahan generasi baru berfikir memberikan takrifan baru kepada ASEAN itu sendiri? Kalau dahulunya kita rasa nak pergi merentas ke satu negara ASEAN itu sukar. Tetapi pada hari ini, rakan-rakan saya lebih senang untuk pergi ke Indonesia, dan juga begitu juga dengan anak-anak muda daripada Jogja boleh datang ke Kuala Lumpur dan merasa mengagumi antara satu sama lain. Malah begitu juga di Bangkok, di Luang Prabang, malah ke Phnom Penh. Ini adalah satu nadi yang baru yang wujud sejak 10 tahun lepas. Bagaimana Datuk melihat bahawa ini adalah gerakan, ya kita selalu bercerita di peringkat atas, tapi di peringkat bawahan, di peringkat anak-anak muda ini, ada satu gelombang baru yang dibawa mereka tanpa kita sedari, dan itu positif untuk ASEAN. Seperti yang saya pernah tadi perkatakan yang sekarang ni melalui aktiviti-aktiviti yang dikeluarkan di bawah ASEAN, terdapat banyak-banyak juga program-program yang melibatkan dari segi golongan daripada golongan yang muda yang untuk berinteraksi. Jadi seperti saudara Fahmi katakan juga, setakat ini boleh dikatakan dari segi hubungan dengan sesama people to people, memang sebenarnya boleh dikatakan amat mesra, dan perasaan seperti satu keluarga bila kita, contohnya kita berada di dalam satu persekitaran yang di mana melibatkan kumpulan-kumpulan daripada negara-negara lain, boleh didapati bahawa kumpulan ASEAN ni akan seperti dah ada similarity, ada bersaudara, sudah boleh seperti berinteraksi seperti pernah kenal, walaupun kali pertama mereka bertemu. Jadi dari segi yang saya katakan juga, sebab di peringkat ASEAN hari ini terdapat banyak program-program untuk berinteraksi untuk di peringkat pelbagai di dalam sektor-sektor seperti pemuda-pemuda, dan kemudian youth movement, dan setakat difahamkan juga di setakat peringkat CSO, banyak. Jadi benda ni semua membawa kita
kepada satu tahap yang the familiarities already there. Ya, dah ada, memang dah dipupuk di situ. Saya tanya kepada saudara Fauzi pula. Tadi Fahmi ada bercerita mengenai kalau kita memberikan contoh bantuan kemanusiaan dan sebagainya, kita akan memberikan reference ataupun contoh-contoh peristiwa-peristiwa bencana daripada taufan sehinggalah kepada tsunami. Dan kalau kita bercerita daripada kapasiti NADMA juga, kita mungkin akan merujuk kepada perkara itu. Tapi bukanlah semuanya cerita pasal bencana. Di sebalik itu, nilai itu yang kita mahu angkat dalam konteks Hari ASEAN hari ini. Mungkin Saudara Fauzi boleh ceritakan, dalam kita menyambut Hari ASEAN, bagaimana kita melihat kepada peranan agensi seperti NADMA contohnya. Kerana apabila kita melihat dalam peringkat serantau, kita ada satu konsep yang dinamakan sebagai One ASEAN, One Response. Dan bagaimana ini terhubung jalin, bukan ketika bencana saja berlaku, tetapi ini adalah satu butang yang sudah ada pemahamannya di kalangan negara ASEAN. Mungkin kita dapat fahami. Baik, terima kasih Saudara Zul, Yang Bagi Datuk dan juga Saudara Fahmi rakan panelis untuk hari ini. Terlebih dahulu mungkin dah disebutkan tadi oleh Cik Fahmi tadi, sebenarnya gerak kerja dalam bantuan kemanusiaan di peringkat ASEAN ini sebenarnya dah bermula sebelum daripada kejadian Indian Ocean Tsunami 2004 sebenarnya. Tapi dengan berlakunya kejadian tersebut, momentum itu bertambah. Dan alhamdulillah selepas daripada kejadian itu, menteri-menteri luar ASEAN telah menandatangani perjanjian dipanggil ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, ADMIR, yang mana ini adalah satu-satunya perjanjian yang ditandatangani di peringkat serantau. Dalam serantau di dunia tiada, ASEAN saja yang ada, which is a legally binding document lah. Dan dalam ADMIR ini sebenarnya adalah persetujuan untuk 10 negara ASEAN untuk basically membantu satu sama lain. Sekiranya berlaku bencana di Indonesia, 9 lagi negara akan sama-sama membantu Indonesia untuk respon kepada bencana tersebut. Jadi ia adalah satu inisiatif yang pada saya sangat-sangat murni lah, yang mana which is basically is ASEAN helping ASEAN sebenarnya. Dan dalam ADMIR itu juga ada ditubuhkan satu pusat koordinasi yang dipanggil ASEAN Coordinating Center for Humanitarian on Disaster Management, ataupun singkatan dia AHA Center lah. Yang AHA Center ini sebenarnya adalah enjin untuk koordinasi itu. Dan berbalik kepada respon yang AHA Center dah bertindak balas terhadap bencana yang berlaku di ASEAN, sebenarnya pertama kali diuji ketika Taifun Nargis di Myanmar. Yang pada masa itu kerajaan Myanmar hanya mahu menerima bantuan daripada ASEAN sahaja. Jadi dari sebenarnya ini adalah berpunca daripada sifat percaya, trust itu sebenarnya, dibina daripada situ. Sebab kita ni sebagai satu rantau yang sama-sama kita dah bersetuju untuk membantu antara satu sama lain. So kerajaan Myanmar hanya mahu menerima bantuan daripada negara ASEAN saja. So Taifun Nargis itu sebenarnya adalah satu titik tolak lah, yang mana kita menggerakkan satu pasukan yang dipanggil ASEAN Emergency Response and Assessment Team. Ataupun akronim adalah ASEAN ERAT. So pasukan ERAT ni sehingga hari ini dah respon ke lebih 29 mission. Yang saya difahamkan yang terkini baru-baru ini di Myanmar ada misi untuk buat assessment atau penilaian terhadap kejadian krisis kemanusiaan yang berlaku di sana. Even saya sendiri pun berpeluanglah digerakkan ke Palu, Indonesia selama 10 hari bertugas di sana untuk kita mengkoordinasikan bantuan-bantuan daripada negara luar dan kerajaan Indonesia percaya kepada kemampuan ASEAN ERAT ini. Berbalik kepada kepercayaan itu, ianya bukan kerana satunya ialah tunjangnya kerana kita adalah satu ASEAN dan juga negara-negara ASEAN. Tapi bagaimana dalam karakter lain dalam misi kemanusiaan dan juga bantuan kemanusiaan, pentingnya untuk memahami salur-galur dan juga latar belakang budaya masyarakat itu, dan bagaimana itu memberikan nilai tambah kepada dalam konteks ASEAN. Baik. Dia sebenarnya gerak kerja pengurusan bencana ini tidak tertumpu ketika berlaku bencana saja. Sebenarnya gerak kerja ataupun program banyak dah dibuat sebelum berlaku bencana. Apabila kita buat latihan setiap 2 tahun akan ada latihan untuk negara ASEAN, ini dipanggil ARDEX, ASEAN Regional Disaster Emergency Exercise. Yang mana 10 negara ASEAN ini akan duduk bersama-sama, kita akan buat sesuatu senario dan kita melatih bagaimana kita nak respon. Selain daripada itu, kita pun ada juga program-program berbentuk komuniti, yang mana ada beberapa partner daripada seperti yang Datuk sebut tadilah, daripada USA dan sebagainya, negara-negara EU ini, yang mana mereka pun berminat untuk membantu
dari segi kewangan dan juga program-program kepakaran yang mana mereka buat program-program kepada komuniti di negara-negara ASEAN yang mana kita nak menyediakan masyarakat komuniti di dalam negara ASEAN itu supaya mereka menjadi lebih dipanggil resilient atau berdaya tahan terhadap bencana lah. So tidak tertumpu kepada respon sahaja, even the whole cycle sebelum, semasa dan selepas. Even selepas pun kalau kita lihat bencana di Palu sebenarnya, kita pun ada membantu, ASEAN pun membantu kerajaan Indonesia dalam kerja-kerja recovery dan juga rehabilitation, di mana kita membina semula rumah-rumah mangsa bencana gempa yang rosak. So ada penempatan semula lah yang mana kita memfasilitasikan bantuan daripada negara-negara lain dan kita salurkan melalui AHA Center itu tadi, ASEAN itu tadi, dan kita serahkan kepada kerajaan Indonesia. So ini tidak tertumpu kepada respon saja. Sebenarnya sebelum lagi kita dah ada aktiviti sebenarnya banyak. Fauzi dan juga Fahmi, mungkin saya dapat kena fahami juga. Kalau dari saiz kek ekonomi, seperti yang kita katakan tadi, daripada segi pembangunan dan sebagainya, mungkin ada jurang antara 10 negara ASEAN ini. Tapi dalam konteks isu-isu kemanusiaan dan juga bantuan dan juga respon kepada bencana dan sebagainya, bagaimana? Adakah wujud jurang itu dan juga bagaimana dalam konteks bantuan kemanusiaan ianya dilihat dalam perspektif dan juga skala yang berbeza? Saya ambil naratif apa yang Saudara Fauzi sebut itu dalam konteks governmental initiative lah antara negara-negara. Saya ambil naratif, saya mewakili rakan-rakan civil society yang juga memainkan peranan. So peranan yang bersifat complementary, dia bukan kita nak bersaing sebab masing-masing. Kadang kita pun manfaatkan juga dengan Natma untuk training dan juga kita ada sharing info dan juga analisis dan assessment kan. Tetapi kalau kita merujuk kepada realiti bila mana turun ke lapangan dengan kepelbagaian faktor ekonomi dan sosial yang ada, itu tidak kita nafikan, memang ada. Bila mana kita berhadapan dengan situasi dan keadaan yang memungkinkan untuk kita lihat kembali sejauh mana sebenarnya hasrat ASEAN dalam membentuk komuniti yang disebutkan tadi, ASEAN in term of kekuatan itu dalam konteks political, ekonomi, sosial, termasuk orang kata apa, komuniti ASEAN yang ada tu tadi. Saya fikir itu juga satu perkara yang mungkin kita kena revisit balik sebab dokumen-dokumen yang telah diputuskan ataupun yang dipersetujui, saya ingat ada resolusi ke arah untuk menguatkan status itu pada tahap yang terbaik pada angka ataupun target pada tahun 2030 barangkali. Jadi kalau kita boleh buat reassessment balik, adakah kita menuju ke arah itu ataupun masing-masing masih lagi mengambil pendekatan yang bersikap silo ataupun nationalistic in nature. Dan juga kita faham dalam konteks bicara, mungkin Datuk lebih biasa mewakili negara dasar-dasar tertentu yang bersifat non-interference sebagai contoh. Itu juga antara isu-isu yang memungkinkan untuk kita dalam konteks ASEAN ni, dia tahu itu root cause of the problem, tetapi oleh kerana faktor dasar non-interference dalam konteks piagam ASEAN itu menyebabkan masing-masing tidak ada keberanian untuk bercakap sesuatu. Ini satu realiti. Kalau kita bercakap tentang bagaimana ASEAN itu sebenarnya dalam konteks ini, saya tak dengar lah istilah kalau kita sebut EU tadi ada istilah Brexit kan. Dalam konteks ASEAN, dalam konteks Myanmar, baru-baru ini pertemuan Menteri Luar di Kemboja sebagai contoh telah membuat satu inisiatif untuk menghalang mana-mana pimpinan mewakili Myanmar untuk hadir. Itu dah nampak macam ada warning sedikit. Tetapi kalau kata betul dalam konteks bila mana sebuah negara tu dah pergi kepada elemen kes-kes yang kita boleh kata inhuman treatment, dah pergi kepada elemen genocide, isu Rohingya sebagai contoh yang kita kata influx kepada keadaan itu yang membuatkan Malaysia menjadi mangsa pemberdagangan manusia. Kita dengar di parlimen baru ni biar disebut bahawa Malaysia ni berada pada rating tier 3 sebagai contoh. Itu juga antara faktor-faktor yang memungkinkan faktor yang berlaku di negara-negara tertentu dalam konteks ASEAN menyebabkan negara kita menjadi so-called mangsa dalam keadaan itu. Jadi ini satu hakikat yang mahu tidak mahu kita kena cakap ataupun dalam konteks semasa sama ada relevan ataupun tidak untuk kita revisit balik isu-isu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada keberanian dalam konteks itu, barangkali mungkin ada ASEAN 9 kita sebut ataupun ASEAN minus Myanmar ataupun barangkali kita kena tengok balik disebutkan tadi bagaimana status Timor-Leste yang sekian lama memohon untuk masuk oleh kerana beberapa negara kata dia incapable ataupun tak standard. Adakah itu juga soal kita nak sideline ataupun kita nak generalisekan perkara ni? Jadi kalau kita bicara dari hati tu hati melihat pada realiti sebenar ASEAN,
Saya fikir banyak lagi yang sebenarnya boleh kita lihat dalam konteks ini. Dan ini juga membawa perspektif lain bahawa walaupun isu-isu berkaitan dengan politik, isu-isu berkaitan dengan hal-hal diplomatik, ianya memberikan kesan secara langsung terus kepada hal-hal bantuan kemanusiaan seperti yang berkaitan dengan Rohingya dan sebagainya. Begitu juga apabila tadi Fauzi mengatakan bahawa kalau ketika Taufan Nargis pada tahun 2008 itu juga Myanmar membenarkan ASEAN untuk masuk kerana hal Myanmar menutup akses kepada luar. Jadi bagaimana sebenarnya kita tidak boleh ketepikan bahawa faktor-faktor yang berada di peringkat atas memberikan kesan secara langsung dan juga impak yang sangat besar kepada hal-hal yang berkaitan dengan misi dan juga bantuan kemanusiaan. Bagaimana dalam konteks di Natma sendiri? Baik, kalau kita tengok dari segi soal pasal kepercayaan tadi tu kan, sebenarnya dia tidak boleh dibuat dalam masa satu hari sebenarnya. So banyak dah gerak kerja yang dibuat dalam peringkat ASEAN. Sebagai contohnya ada dipanggil satu jawatankuasa dipanggil ASEAN Committee on Disaster Management ACDM yang mana setiap tahun akan bersidang. Jadi dalam konteks itu, dalam ACDM itu diperbincangkan bagaimana kita nak membantu, bagaimana kita nak menyelaras, koordinasi dan sebagainya. Jadi gerak kerja untuk kita kenal, lebih kita tahu siapa yang akan membantu kita, adakah orang ini kita boleh percaya, sebenarnya dah dibina. Persahabatan itu dah dibina dalam platform tersebut dan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk program-program seperti ASEAN Erat dan sebagainya lah. Jadi pada pendapat saya walaupun ia tidak mudah untuk dibina, tapi sekarang ini disebabkan kita dah untuk makluman Cik Zul pengurusan bencana di peringkat ASEAN ini sebenarnya dah diiktiraf oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sebenarnya. Di PBB, di United Nations, ada satu office yang menguruskan tentang humanitarian assistance. Mereka sekarang ini sedang meneliti untuk bagaimana bekerja side by side dengan AHA Center tadi tu. Sebab di rantau ASEAN ni AHA Center tadi diberi kepercayaan untuk mengkoordinasi bantuan kemanusiaan. Jadi PBB turut mengiktiraf kepakaran, kebolehan kita sebagai rantau ASEAN untuk kita membantu sesama kita. Kepakaran yang dimaksudkan ini ialah kepakaran ASEAN secara keseluruhan. Ya. Tapi ada tak jurang antara sebuah negara dan juga negara lain di dalam konteks ASEAN tu? Baik, saya tak nafikan ada gap. Ada jurang ini mungkin disebabkan setengah negara itu sebagai contoh Filipina dan juga Indonesia. Mereka ini kita boleh kata supermarket of disaster lah. Semua jenis bencana ada di dua negara ini. Jadi sebolehnya mereka ini lebih advance dalam the best practices bagaimana mereka menguruskan bencana sebab mereka menghadapi bencana ini hampir setiap hari. Tapi untuk negara-negara mungkin yang kurang seperti Singapura, mungkin kita pun boleh dikatakan medium level jugalah. So kita berkongsi kepakaran dari segi teknikal dan dana. Dan dana. Ya. Yeah. So sebenarnya jurang itu wujud tapi kita complement each other sebenarnya. Best practices daripada Filipina, Indonesia kita buat baik, kita discuss bersama-sama and then kita lihat semula bagaimana kita respons kepada bencana yang lepas and then dengan ada kepakaran teknologi mungkin daripada Singapura, Malaysia, Indonesia, kita sama-sama bagaimana kita nak berbincang untuk kita meminimumkan impact sekiranya berlaku bencana itulah. Jadi jurang itu dirapatkan dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Datuk, bagaimana kita melihat kalau kita bercerita dalam konteks dan mengambil tema bantuan kemanusiaan itu, tapi Fahmi memberikan naratif bahawa ini tidak terpisah isu-isu besar dalam ASEAN, isu-isu jurang ekonomi, ketidakstabilan dalam hal yang berkaitan dengan geopolitik serantau memberi kesan secara terus dan juga impak kepada bantuan kemanusiaan. Dalam aspek ini, adakah ini signifikan bahawa tema ini perlu diangkat dengan lebih tinggi dan difahami oleh pembuat dasar dan juga kepimpinan negara-negara ASEAN, Datuk? Dari segi apa yang dikatakan oleh saudara Fahmi, memang tidak dinafikan yang dari segi pengurusan sebuah organisasi serantau, ia menjadi kompleks apabila konsep-konsep seperti yang telah disebutkan dibawa ke dalam dinamik pengurusan organisasi, seperti contohnya seperti konsep non-interference. Jadi diambil contoh dari segi hubungan ASEAN dalam konteks dengan Myanmar, boleh dikatakan disebabkan dengan konsep non-interference ini, ASEAN berjaya pada satu masa dulu untuk membawa masuk Myanmar
ke dalam kumpulan organisasi ASEAN. Dan juga boleh berunding. Ya, jadi pada masa itu kami mengamalkan konsep constructive engagement. Jadi dari segi perkara ini perlu dilihat dari segi di time frame, dari segi tempoh masa sesuatu konsep itu boleh diguna pakai, dan hari ini dari segi pendirian yang telah dibuat berkenaan tentang penyertaan daripada Myanmar dalam mesyuarat ASEAN ini, kalau dilihat daripada segi konteks dulu dan sekarang, telah ada satu shift, satu perubahan yang perlu diambil untuk mendapatkan satu tindakan yang tidak boleh lagi berpegang terus kepada non-interference saja. Jadi ini sebagai satu contoh. Jadi dari segi konteks kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, seperti yang Saudara Fauzi sebutkan tadi, faktor kepercayaan itu adalah satu perkara yang mengambil masa. Jadi di sini yang kita dapat lihat dari permulaan ASEAN menjadi satu organisasi ke hari ini, proses-proses yang telah dilalui itu telah membina kepada kepercayaan yang betul-betul tinggi, dan dari situ, dari segi faktor pengalaman dalam perkara ini, kalau dilihat dari segi konteks Malaysia, kita boleh dikatakan bukan satu perkara baru bagi Malaysia dalam memberi bantuan kemanusiaan, kerana kita pun telah pernah mengambil bahagian dalam bantuan-bantuan seperti peacekeepers, bantuan tentera pendamai yang telah dibuat sebelum ini. Jadi dari segi pengalaman itu, seperti yang tadi pernah disentuh juga, faktor memahami budaya dan keperluan untuk lebih dapat mempunyai satu connection dengan rakyat. Ada rasa sentimental dan juga jadi, touch tu. Semua ini datangnya daripada pengalaman yang telah Malaysia lalui, dan boleh dikatakan setakat ini terdapat juga kepercayaan dari segi negara-negara yang menerima bantuan kemanusiaan. Sebab faktor itu penting juga. Sebab ada kalanya wujud perkara seperti, walaupun sesebuah negara itu mengalami bencana, tetapi masih lagi tidak mahu, masih lagi memilih negara-negara yang boleh membantu. Mungkin saya boleh tambah apa yang Datuk cakap. Saya ambil perkara ni, kembangkanlah dia dalam premis awal tadi. Bila kita sebut ASEAN, jika dibandingkan dengan orang kata apa, Asia Barat, wilayah-wilayah lain, relatifnya masih lagi aman. Kita ambil pada 3 perkara. Pertama, saya melihat pada soal kepimpinan ASEAN itu sendiri. Sejauh mana sebenarnya kita melahirkan kepimpinan yang dilihat figura ASEAN. Dia bukan figura Malaysian base, Singapore base, Indonesia base. Kalau dulu kita terhimbau dengan tokoh seperti Surin, Al-Irham Surin Piswan, Secretary General, kan. Sekarang kalau tanya siapa Secretary General, siapa dalam kita punya picture kita, kan. Jadi figura itu perlu dilahirkan, figura itu perlu ditonjolkan. Siapa figura itu, yang itu saya fikir ASEAN kena jawab. Dia akan pergi kepada perkara pokok yang kedua, bercakap tentang tema bantuan kemanusiaan serantau. Bantuan adalah man-made natural disaster ataupun tragedi alam tu. Tetapi dalam soal bagaimana sesuatu permasalahan yang berlaku antara negara-negara ini, ada pendekatan yang dibuat melalui proses pendamaian. Faktor sebuah negara itu terlibat sebagai facilitator, negotiator sebagai contoh, setantai sebagai contoh, masih lagi tak selesai. Tapi peranan Malaysia sebagai contoh dalam konteks ini ada sebagai facilitator. Jadi sejauh mana negara-negara di bawah payung ASEAN tu sebenarnya supporting each other. Dia bukan ambil pendekatan silo tadi, ataupun masing-masing ada kamu buat move ni, ni ada nak buat move lain, yang ni state sponsor, yang ni lain. Jadi kalau itu pun tidak dapat diselesaikan, saya rasa banyak lagi isu-isu yang masih lagi belum kita dapat ni. Dan yang ketiga,
merujuk kepada soal bantuan kemanusiaan serantau, mungkin disebutkan oleh saudara Fauzi tadi, banyak engagement yang dibuat, meeting yang dibuat, tetapi kita nak, kalau boleh ada satu model yang kita kata macam ASEAN Aid sebagai contoh. Orang nampak ini Branding yang tahu dah apa-apa berlaku, ini dia punya so-called platform. Dia tidaklah kata country yang kaya, tapi nak menjawab pada soalan negara yang ada miskin tak miskin. Tapi kalau kata ada negara ASEAN yang relatifnya kuat dalam bentuk ni, tidak ada bencana, atas dasar terima kasih tadi tu, sepatutnya dia kena bagi banyak contohnya kan. Jadi ini yang saya fikir dalam keadaan itu ada satu kelompongan yang perlu diisi untuk way forward selepas 50 tahun. Dan lebih proaktif lagi. Betul. Saya apabila Fahmi berkata begitu, kalau kita bercerita bantuan kemanusiaan ini bukan cerita pasal bencana dan juga konflik saja. Tapi tempoh 2 tahun semasa pandemik ini juga mengajar dan juga mengetuk pintu hati kita untuk mempersoalkan banyak perkara dalam konteks ASEAN. Mungkin ini saya buka soalan ini kepada ketiga-tiga panel. Adakah ketika kita menutup sempadan, kita juga menutup pintu kerjasama dalam konteks ASEAN? Kerana dari segi praktis untuk kita mencegah COVID-19, masing-masing ada cara mekanisme tertentu. Ada juga cara pencegahan yang bagus dan juga praktikal di negara yang bukan paling maju pun di ASEAN. Tapi itu berlaku, tapi tidak dikongsikan. Moving forward, apa yang kita pelajari daripada pandemik COVID-19 dan adakah benar-benar ASEAN mempraktikkan perkongsian yang baik, amalan yang baik, dan bagaimana kita mungkin self-reflect balik apa yang menjadi dalam masa 2 tahun ni. Datuk, bagaimana kita melihat itu? Mungkin sedikit kreditkan atau juga mungkin ada perkara yang kita tidak sedari kerjasama yang sudah dilakukan dalam konteks ASEAN? Memang wujud kerjasama walaupun pada masa tempoh pandemik sempadan ditutup, tapi dari segi kerjasama bantuan menghadapi pandemik ini masih terus wujud. Dan dari segi Malaysia, dari segi sumbangan vaksin, kita masih teruskan program sumbangan vaksin ini kepada Myanmar. Contohnya dari segi pada Oktober 2021, Malaysia telah memberi sumbangan vaksin bernilai USD $240,000. Dan perkara ini berterusan dari segi bantuan-bantuan secara logistik, bantuan-bantuan dari pergi peralatan. Jadi benda ni masih lagi berjalan semasa tempoh 2 tahun. Pada Fauzi dulu bagaimana? Adakah cukup ataupun sebenarnya kita perlu melihat semula ataupun perlu belajar sesuatu daripada tempoh 2 tahun pandemik ini? Baik Zul, saya ingin tambah sikitlah apa yang Datuk sebut tentang respons ketika COVID itu. Dia sebenarnya ada banyaklah bantuan yang berlaku sebenarnya yang kita tak nampak sebenarnya. Sebagai contohnya, kita menggerakkan daripada Subang mobile storage unit kepada Cambodia. Dan kita ada satellite warehouse ASEAN milik ASEAN di Filipina dan juga di Thailand, yang mana digerakkan ke beberapa negara ASEAN yang memerlukan kemah yang besar dan sebagainya, hygiene kits untuk basuh tangan, kebersihan. So memang kerjasama ini berjalan walaupun dalam tempoh pandemik itu. Dan baru-baru ini ada satu sesi untuk kita reflect balik ASEAN bagaimana dari segi pengurusan bencana, bagaimana kita nak move forward dan what we learn from this pandemic COVID-19 ini. Satu keyword dia adalah localization, Zul. Localization ni maksudnya kita kalau boleh setiap negara ASEAN selepas ini mereka minta untuk membantu untuk memperkuatkan institusi di sesebuah negara itu supaya sekiranya berlaku sesuatu negara itu mereka boleh respon dengan lebih cepat kerana localization mereka dah ada di situ dan the next step bantuan akan sampai daripada negara ASEAN yang lain. Jadi the keyword apa yang kita belajar is localization sebenarnya, Zul. Itu antara kita pelajari. Tapi Datuk mungkin dapat respon sikit kepada apa yang Fahmi katakan tadi. Kepimpinan ASEAN itu dan juga jenama ASEAN itu mungkin itu yang diperlukan pada hari ini. Kerana kalau branding ataupun brand ASEAN itu kuat, figura itu dapat dijadikan ikon, ianya lebih mudah untuk masyarakat ASEAN yang menyumbang 88% populasi dunia ini untuk bergerak sebagai satu bangsa ASEAN contohnya. Adakah itu kita kekurangan, Datuk, pada pandangan peribadi Datuk? Mungkin kalau kita buat perbandingan dengan organisasi lain, kalau kita buat perbandingan seperti branding yang ada sekarang ni dengan EU contohnya.
Tapi dari segi konteks ASEAN, saya rasa yang perkara ini kadang-kadang adalah sukar dari segi yang saudara Fahmi katakan dari segi kepimpinan, sebab dalam masa yang sama kita perlu juga memahami dalam konteks ASEAN dari segi budaya kita, dari segi dari segi budaya ASEAN antara kita, budaya Asia, di mana penonjolan individu atau sebuah negara tu bila dia menjadi pemimpin dari segi ASEAN. Contohnya bila setiap tahun mereka akan bertukar menjadi host pengerusi ASEAN. Jadi dalam konteks itu kadang-kadang diperhatikan juga dari segi kekurangan dalam beberapa perkara, tapi dalam konteks ASEAN selalunya approach yang diambil adalah dengan mencuba menaikkan host country ke bantuan dari segi mencuba mereka untuk berjaya juga untuk menjadi sebagai host, sebagai pengerusi, dan kadang-kadang bantuan dari segi yang tidak dilihat dari segi membantu mereka untuk memimpin dalam program-program yang diadakan dalam setahun sebagai pengerusi. Jadi konsep itu dihormati dan juga masih lagi protokol tidak ikut. Ya, dan masih lagi kadang-kadang dijadikan sebagai sindiran kepada ASEAN dari segi membuat keputusan. Contohnya mengambil terlalu lama untuk mendapatkan keputusan, bincang katanya. Jadi tapi semua ini dibuat dalam konteks budaya kita sesama negara-negara ASEAN. Jadi tidaklah cuba menonjolkan tahun ni saya nak jadikan lebih bagus daripada itu. Jadi dibuat perkara yang kadang-kadang tidak membawa makna yang sebenar. Fahmi, mungkin dalam masa yang sama juga kita perlu sedar realiti semasa ASEAN pada hari ini. Kalau saya keluar sikit daripada skop kemanusiaan contohnya. Kalau kita bercerita pasal aspek kepimpinan ataupun naratif baharu ASEAN, itu mungkin perlu dilihat dalam konteks yang baharu. Dahulu kalau kita fikir ASEAN, kita mungkin melihat kepada 5 negara pengasas ini, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Filipina. Tetapi negara-negara yang menyertai kemudiannya, kita tidak dapat menafikan Vietnam daripada segi kuasa ekonomi dan juga kuasa rakyatnya. Malah generasi muda contohnya suatu energi yang sangat positif di situ. Begitu dengan negara yang terpalit dengan masalah untuk pembangunan ekonomi, tapi ada kemajuan yang cukup signifikan kebelakangan ini. Kemboja contohnya, ataupun negara-negara seperti Laos mungkin ada kehebatan sendiri. Bagaimana kita dapat melihat bahawa ada satu persepsi baharu terhadap ASEAN, negara-negara yang boleh dilihat baharu yang dulunya mungkin kita rasa macam kebelakangan, tapi diorang dah jauh lebih mengorak langkah dan juga momentum mereka cukup pantas lagi. Bagaimana kita contohnya di negara seperti Malaysia ataupun Big Brother like Indonesia perlu memberikan ini satu perhatian dan juga compliment each other dan sebagainya itu, Fahmi? Saya rasa kita pun sebenarnya dah sedar realiti itu dan banyak juga dalam perbincangan kita juga meraihkan keberadaan rakan-rakan kita. Kalau tidak, itu didominasi oleh mereka yang datang daripada Malaysia, Singapura, Indonesia kan. Tetapi kita kebiasaannya kita jarang untuk mengambil konteks rakan-rakan yang datang daripada ni. Ini saya ambil contoh dalam konteks gerakan sivil sebab majoriti yang kita kata Muslim based country ataupun minority Muslim countries yang kita rujuk sebagai rakan-rakan di Cambodia, di Vietnam ataupun di Laos. Tetapi itu tidak menghalang untuk kita sebenarnya untuk ada interaksi dan juga untuk kita perbanyakkan, saya kata tadi, centrality of Asia itu. Kalau memang kita nak, kalau boleh, kita nak perbanyakkan Kuala Lumpur base inisiatif yang mana kita host. Kita nak jadi champion. Betul. Tetapi pada masa yang sama, saya ambil contoh peranan saya sekarang ni juga sebagai salah seorang exco dalam RICEP, the Regional Islamic Southeast Asia Pacific yang menjaga bahagian Asia Tenggara ni. Jadi macam mana saya nak mengaktifkan juga rakan-rakan kami yang berada di Vietnam, Laos,
untuk mereka turut sama-sama berperan aktif dalam gerak kerja yang kita buat di peringkat civil society. Kalau kita bercakap dalam konteks Malaysia, bahasa mudahnya, kalau orang yang duduk dekat KL ni bincanglah benda-benda tinggi. Orang yang duduk dekat Ceruk Tok Ko, yang duduk kat Kuala Berang barangkali dia tak dengar benda ni, dia rasa macam tinggi sangat korang bincang ni. Jadi tapi pada masa sama, kalau kita terus menerus mengambil pendekatan underestimate mereka, sebenarnya kita akan jadi shock sendiri. Malahan mereka dah buat mereka punya own inisiatif dan mereka lebih sebenarnya jauh lebih ke depan. Dan mereka punya engagement tu beyond ASEAN sebenarnya kalau kita ambil endah perkara ni. So ini satu perkara yang saya fikir realitinya itu perlu untuk kita sama-sama ni. Betul lagi kalau kita rujuk negara-negara tadi tu, sebenarnya dah mereka yang lebih dekat dengan kos besar. Antara dengan China sebagai contoh. Jadi pertembungan ASEAN itu sangat strategik bila mana kita bercakap tentang ramai orang nak ASEAN lah dalam konteks ini. US pun nak main peranan, China pun ada kekuatan yang tersendiri dalam soal ni. Tapi sejauh mana kita nak pastikan kita kata sama kita ni, kita jangan pecah tu kita bahasa tu kan. Dalam ASEAN ni kita kena ada begitu juga. Tapi kalau tidak ada sense of ownership, sense of belonging of ASEAN, saya rasa itu tidak. Fauzi, bagaimana boleh cerita dengan Fauzi? Contohnya, kalau kita mengambil tadi kita bercerita kepakaran tertentu, tapi ada negara-negara yang baru menyertai ASEAN, taklah baru pun, tapi mungkin dalam kategori generasi kedua atau generasi ketiga ASEAN, seperti Vietnam dan sebagainya. Ini adalah kuasa-kuasa ataupun negara-negara yang bangkit dan juga sedang berkembang begitu pesat sekali. Dalam konteks respon contohnya, apa yang kita ketahui dan juga bagaimana interaksi itu berlaku dan apa yang cepatnya mereka itu kalau kita dapat fahami. Naratif itu bagaimana kita berikan? Baik, dia sebenarnya macam saya sebut tadi lah, ada terdapat perbezaan kapasiti dalam pengurusan bencana di kalangan 10 negara ASEAN tadi. Sebagai contohnya mungkin Indonesia dia mungkin lebih advance daripada kita dari segi koordinasinya. Bagaimana pengalaman saya di Palu, saya tengok koordinasi antara agensi dan juga NGO sangat rapat di sana. Mereka punya dia cuba buang cut the red tape supaya NGO dapat sama-sama membantu. Sebenarnya kerajaan Indonesia kalau di Palu itu untuk kerja-kerja penilaian mereka serah kepada NGO. NGO yang buat. Agensi kerajaan tidak buat untuk kerja-kerja ini. Tapi kalau macam negara-negara seperti di Indochina, seperti di Vietnam sebagai contohnya, apa yang kita boleh belajar adalah cara mereka mengevakuasi penduduk mereka. Kalau kalau tak silap saya dapat satu amaran akan berlaku taifun di sepanjang pesisir di Thailand, di Vietnam itu, dan mereka berjaya mengerahkan ratusan ribu warga untuk berpindah dalam masa yang singkat. Which is itu satu yang kalau kita nak buat di Malaysia ni memang sangat-sangat sukarlah. Dan mereka terbuka untuk perkongsian dan sebagainya. Yes, dan itu yang kita belajar sebenarnya. Kita belajar antara satu sama lain. Bagaimana kita lihat Indonesia mengkoordinasi agensi-agensi dan juga NGO. Bagaimana kita lihat Vietnam cuba dengan berjaya evakuasi penduduk mereka supaya berpindah dahulu sebelum berlaku bencana. So sebenarnya perbezaan kapasiti itu walaupun ada, tapi sebenarnya kita saling bertukar-tukar pendapat, saling belajar antara satu sama lain dan kita dapat buat di negara kita lah. Akhirnya saya ada lebih kurang 1 minit untuk setiap panel saya. Saya mulakan Fauzi dahulu. Bagaimana kita perlu meraihkan ASEAN ini dalam pelbagai aspek, contohnya berbagai kepakaran masing-masing, kerana akhirnya mungkin kita memandang kepada gagasan-gagasan besar seperti EU contohnya yang lebih mudah difahami ataupun kerana nampak dia punya cara gagasan itu. Tapi dalam ASEAN mungkin sesuatu perkara yang perlu diraihkan dan juga perlu dimanipulasikan kelebihannya dengan sebaik mungkin. Mungkin dapat diberikan konklusi. Baik, sebagai konklusinya mungkin analogi yang saya boleh beri, ASEAN ini adalah sebagai contohnya jiran kita satu kampung lah sebenarnya kan. Jiran sebelah rumah kita, Indonesia, Filipina dan sebagainya. Kita kenal jiran kita siapa dan kita tahu mereka ni boleh membantu kita. So itu yang perlu kita raihkan sebenarnya, semangat itu. Yang mana sekiranya berlaku sesuatu bencana, sekiranya besok ada sesuatu bencana berlaku di Malaysia, kita tahu ada jiran-jiran kita yang baik akan membantu kita. Itu yang sebenarnya kita perlu raihkan dan kita pun dalam masa yang sama, sekiranya mereka menghadapi sesuatu masalah, kita pun dengan rela hati akan membantu mereka sebagaimana mereka akan membantu kita. Jadi itu satu konsep yang kita kena peganglah dalam konsep ASEAN dan bantuan kemanusiaan ini. Yang pentingnya interaksi itu, Fahmi. Saya kalau di dalam konteks Malaysia, saya banyak memberikan galakan kepada rakan-rakan. Paling tidak dalam telefon ataupun dalam friend list kita, ada kawan-kawan daripada pelbagai negara ASEAN, pelbagai agama, kaum. Itu dalam konteks Malaysia. Tapi bercakap tentang ASEAN hari ini, mau tidak mau kita kena cari hari ini. Cukup tak kuota 10 orang tu, kalau apa-apa berlaku, kita tahu dengan siapa kita nak berhubung. Saya itu mesej yang paling mudah yang kita boleh buat sekarang sebagai solidariti kita dalam isu ASEAN. Datuk, bagaimana kita melihat akhirnya nanti di peringkat kerajaan sudah pasti government to government, tapi bagaimana daripada segi diplomasi kebudayaan dan sebagainya,
itu sedang berlaku dan perlu diraikan dan juga perlu dicabarkan. Meraikan ASEAN itu sepatutnya bagaimana, Datuk? Seperti yang disebut oleh saudara Fauzi, perkara ini sebenarnya berbalik kepada konsep ASEAN daripada awal dan sehingga sekarang, dan bergerak sebagai satu kampung atau satu keluarga. Jadi saya rasa konsep satu keluarga itu penting, dan yang seperti kita bincangkan juga dari segi kepercayaan tu yang dibina selama ini perlu diteruskan, perlu diperkukuhkan, dan juga konsep-konsep dari segi ASEAN dari segi pembangunan, konsep prosper neighbor. Jadi secara ringkas kemakmuran yang diperolehi oleh negara jiran kita akan juga dirasai oleh kita sendiri. Jadi kita sepatutnya ASEAN itu seharusnya bergerak dari segi pemahaman dalam konsep prosper neighbor. Itu mungkin mengakhiri perbincangan Hari ASEAN kita pada hari ini. Anda juga mungkin ada cerita ASEAN anda sendiri, mungkin boleh kongsikan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Terima kasih kepada Datuk Chong Lun Lai, merupakan Timbalan Setiausaha Jabatan Hal Ehwal Berbagai Hala Kementerian Luar, kerana bersama bersama kami. Saudara Fahmi, terima kasih kerana bersama bersama kami. Begitu juga dengan Saudara Fauzi kerana bersama kami dalam agenda Awani 1 jam hari ini. Istimewa sempena Hari ASEAN. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.